Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini macam biasalah kita akan buat sembang Manchester United, yang mana semalam dalam Manchester Derby antara City dan United, nampaknya City lagi dominance dan menang 6-3. Memang another level lah Manchester City. Dan untuk United, waktu first half tu memang kita boleh nampak yang Manchester United punya confidence, attacking style, mereka semua kena counter oleh Manchester City. Dalam perlawanan ni 6-3 tu adalah keputusan yang relevan. Sepatutnya City boleh skor lebih daripada 6, tetapi mungkin mereka kesian Manchester Derby kan. Tetapi nak buat macam mana, kena akui yang United tengah dalam proses untuk memperbaiki dan juga rebuild balik di bawah Erik ten Hag. So benda tu akan makan masa. Ada benda positif tentang United, ada benda negatif tentang United yang akan saya ceritakan dalam video ni lah. Okey, kita mulakan dengan Manchester City dululah. Apakah punca kemenangan Manchester City pada perlawanan ni? Yang pertama, mereka punya backline, iaitu yang diketuai oleh Akanji. Yang mana bagi saya pada perlawanan semalam, memang Pep Guardiola meletakkan Akanji sebagai centre back dan juga first 11 adalah pilihan yang tepat untuk bertemu dengan pasukan United. Sebab apa saya kata begitu? Kalau kita lihat waktu first half, United boleh dikatakan cuba untuk bermain dengan corak counter attack, tetapi dengannya ada Akanji dan juga Ake yang mempunyai kelebihan daripada fizikal, dan mereka juga bukan sahaja ada fizikal tetapi ada pace, ada kelajuan untuk saingi striker United iaitu Rashford. Maka kita boleh tengok beberapa gerakan counter attack Akanji berjaya untuk menghalang gerakan tersebut ataupun mematahkanlah gerakan counter attack yang cuba dilakukan oleh Manchester United. Bahkan mereka juga banyak melakukan interception dan mereka banyak memastikan mereka menutup passing lane untuk pasukan United menghantar bola direct ke hadapan. Sebab apa? Sebab pada perlawanan ni dia juga dibantu oleh United punya passing yang agak tidak menjadilah. Banyak silly pass yang dilakukan ataupun silly mistake lah yang dilakukan oleh pemain-pemain United yang menyebabkan counter attack tersebut tidak berjaya, dan ditambah pula dengan kehebatan Ake dan juga Akanji, dua centre back ni, yang menyebabkan MU punya counter attack tidak berjaya. Itu yang pertama tentang punca United kalah. Yang kedua, apakah punca City menang adalah di bahagian tengah. Kalau kita lihat, sebenarnya City tak turunkan proper number 6 pun. Mereka tak turunkan Rodri. Sebaliknya mereka turunkan siapa? Bernardo Silva, Gundogan dan juga KDB yang bertindak sebagai attacking midfielder ataupun number 10 punya player. Dan peranan daripada Gundogan dan juga Bernardo Silva adalah lebih kepada deep lying playmaker. Cumanya, apa yang membezakan di sini adalah Gundogan dan juga Bernardo Silva, mereka seakan-akan bermain dalam posisi double 8, iaitu center midfield lah untuk box to box punya player. Tetapi yang menarik tentang tiga midfield pasukan City ni, kalau kita lihat, Gundogan dia akan stay di bahagian middle space, Bernardo Silva dia akan stay untuk bermain dengan deep dan dia akan cover up ataupun memberi support di bahagian wide area, dan KDB akan sentiasa menjadi tunjang utama, terutamanya di kawasan attacking third berhampiran dengan di box pasukan United. So KDB akan menjadi connector antara beberapa pemain ni. So memang tak boleh nak buat apa lah. Gundogan, Bernardo Silva, KDB antara the best midfield yang ada dekat EPL sekarang. Walaupun tanpa proper defensive midfielder dan proper first 11, nampaknya City tetap boleh belasah pasukan United. Kalau kita tengok, Bernardo Silva yang involve banyak di bahagian wide area untuk memberi support kepada Grealish, untuk buka game kepada Sergio Gomez dan juga Walker waktu first half dan sebagainya. Memang dia memberi support yang sangat-sangat bagus lah untuk menjadi connector di bahagian wide area, dan perkara tersebut telah membolehkan Grealish lebih senang untuk masuk ke bahagian tengah bagi involve dengan gameplay bersama dengan KDB. Manakala untuk KDB pula, memang kita boleh lihat lah, dia punya world class player daripada segi vision dan passing accuracy. Memang kita tak tahu nak kata lah, dia punya true passing, dia punya vision, dia punya cross, memang passing dia memang incredible. Orang kata memang luar biasa. So memang dia pandai untuk meletakkan bola di bahagian hadapan, dan dia juga dibantu oleh positioning daripada pemain-pemain City seperti Haaland yang sentiasa berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima bola tersebut. So memang midfield pasukan City ni world class lah pada perlawanan semalam. Dan kita pergi ke bahagian attacking third yang ketiga, punca kenapa City menang, iaitu gandingan Grealish,
Foden dan juga Haaland. Apakah istimewa Grealish pada perlawanan ni? Macam saya cakap, Grealish antara one of the best player dalam game ni. Walaupun dia tak score, tetapi dia punya contribution dan juga distribution ball memang sangat-sangat bagus. Dan kita boleh tengok dia bukannya typical yang akan menjadi winger. Sebaliknya dia boleh jadi fast winger, iaitu dia akan masuk lebih kepada midfield untuk membantu bahagian serangan dan backup kepada Haaland. Begitu juga dengan Foden dan juga Haaland, yang mana kedua-dua player ni adalah dua player muda yang sangat bagus dan sangat mempunyai chemistry yang sangat cemerlang. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kalau kita lihat pada game ni, Foden dia pandai untuk menggantikan tempat Haaland sewaktu Haaland berada di out position of number 9 ataupun berada dalam di box, dan Haaland dia akan berada dalam di box sekiranya Foden berada di luar kotak penalti. So mereka saling berganti dan mereka saling link up antara satu sama lain. So kelebihan daripada Foden ni, dia punya work rate dan juga pressing dia bagus. Dia cepat cover up untuk menutup ruang di bahagian tengah dan berjaya untuk mengganggu rentak pemain seperti Eriksen untuk Eriksen tak boleh buat game. Manakala Haaland memang contribution dia adalah daripada segi off ball movement. Sebab apa saya kata off ball movement? Sebab kalau kita lihat kepada pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Haaland, memang dia melakukan satu gerakan yang menarik untuk melepaskan diri daripada marking, dan dia pandai untuk mencari tempat ataupun space yang membolehkan beliau berada dalam kedudukan yang kosong untuk menerima bola. Jadi memang kebijaksanaan Haaland memang off ball movement, positioning dia bagus, dan bagaimana dia react dengan hantaran-hantaran yang dilakukan. Dia punya perfect run dan juga perfect timing tu memang padu. Bagaimana dia berada dalam kedudukan tu dengan masa yang tepat, insting dia bagus, goal score finishing dia bagus. So benda tu yang membolehkan City dominate game di bahagian serangan. Dan kalau kita tengok gol-gol Haaland, memang gol yang paling saya kecewa adalah gol daripada corner kick lah. Sebab apa? Sebab Eriksen dia yang diletakkan untuk marking Haaland waktu corner kick tu lain macam letak Eriksen kan. Padahal kalau letak Varane ke apa semua boleh juga, tapi dia letak Eriksen. Lepas tu Haaland tanduk, memang free header lah kan, dan gol melepasi jaringan. So itu adalah kekuatan City lah. Dan kalau kita tengok kekuatan City yang lain adalah di bahagian mereka punya fullback, iaitu mereka punya Cancelo, Walker dan juga Sergio Gomez yang menggantikan Walker sebab injured lah. Sergio Gomez dan juga Cancelo bagi saya mereka antara fullback yang bagus lah. Waktu Walker keluar, Sergio Gomez masuk, mereka bermain dengan back 3 sebab Cancelo dah bermain di kanan. Dan apabila Sergio Gomez bermain di bahagian kiri ni, kita boleh tengok sebenarnya dia bermain dengan fully offensive sebenarnya. Dia yang mana dia naik terlalu tinggi dan dia sentiasa memberi support kepada bahagian wide area dengan buat overlap dan sebagainya. Hasilnya apa? Satu assist. So bagi saya tactical daripada Pep Guardiola semalam memang smooth. Mereka punya pergerakan, off ball movement, organised, memang tersusun, dan mereka punya positioning semua mantap yang menyebabkan City boleh exploit pasukan MU dengan sangat-sangat cemerlang. Dan yang paling penting, mereka boleh counter tactical daripada MU yang cuba nak main counter attack dengan meletakkan Manuel Akanji dan juga Nathan Ake yang mempunyai fizikal dan juga pace untuk mengekang asakan daripada Rashford dan sebagainya. So benda tu memang untuk City lah. Kita masuk kepada pasukan MU. Kenapa MU kalah pada perlawanan ni? Kalau kita lihat kenapa MU kalah pada perlawanan ni, untuk first half memang MU bermain teruk. Mereka disorganised, memang tak tersusun. Mereka punya pergerakan memang tak menjadi. Bahkan mereka juga banyak melakukan silly mistake dalam counter attack. Bukan sahaja Rashford tak boleh nak lepas Manuel Akanji, tetapi kalau kita lihat pada game ni, memang Akanji berjaya untuk outclasskan Rashford lah, daripada Rashford berfungsi dengan baik pada perlawanan ni, yang menyebabkan counter attack pasukan Manchester United tak menjadi. Bahkan menggunakan Sancho pun tak menjadi, menggunakan Anthony pun tak menjadi waktu first half. Banyak pergerakan dan distribution ball ke hadapan waktu pasukan MU cuba counter attack, berjaya di-intercept, dan banyak passing-passing buruk yang dilakukan oleh pasukan MU yang gagal untuk sampai kepada rakan-rakan mereka, dan mudahlah untuk pemain City pintah ataupun intercept bola-bola tersebut. Yang tu yang pertama lah. Yang kedua, kalau kita lihat di bahagian pertahanan, memang boleh dikatakan pemain-pemain MU loose marking, yang mana mereka tak buat satu corak permainan yang mana man to man marking. Mereka tak kontrol Kevin De Bruyne, mereka tak kontrol Foden, mereka tak kontrol Haaland, yang menyebabkan pemain-pemain City ni berada dalam kedudukan yang kosong tanpa di marking dan senang untuk menerima bola. Banyak space yang diberikan. Mereka tak compact, mereka tak bermain dalam ruang yang kecil, dan mereka tak menutup segala ruang, menyebabkan City boleh exploit dengan begitu sahaja, sama ada di bahagian wide area, attacking third ataupun di box pasukan MU. Memang kena macam tu sahaja. Yang ketiga, midfield pun tak berfungsi juga, yang mana
McTominay tak mampu nak menjalankan tugas sebagai proper number 6 lah kan pada perlawanan semalam. Jadi memang benda tu yang menjadi permasalahan kepada MU. Tetapi waktu second half sebenarnya Erik ten Hag dah kena pasti masalah ni. Yang mana masuk second half Erik ten Hag melakukan beberapa perubahan. Yang mana perubahan ni adalah perubahan yang positif lah kepada bahagian hadapan dan juga bahagian tengah. Dengan kemasukan Casemiro, dia memberikan sedikit import yang positif dari segi bertahan untuk man marking Kevin De Bruyne, dan juga Kevin De Bruyne pun dikeluarkan waktu tu. So benda tu memang memberikan keselesaan sikit, dan kita boleh tengok ketiga-tiga gol, walaupun Martial yang penalti tu, ketiga-tiga gol MU sebenarnya bermula daripada build up daripada bawah. So benda tu sangat bagus lah. Bagaimana Anthony Eriksen diberikan peluang untuk assist kepada Anthony dengan bombastic gol. Waktu first half Anthony tak boleh bergerak sangat, tapi waktu second half barulah kita nampak pergerakan daripada Anthony, nampak menyelah dan sebagainya. Dan yang kedua tentang kemasukan Martial. Masukkan Martial ni memang benda yang paling positif. Sebab apa? Sebab Martial memang adalah true number 9 untuk pasukan MU sekarang berbanding Rashford, and dia mampu untuk memberikan segalanya, diagonal run dan sebagainya. Positioning dia bagus, finishing dia bagus, reaction dia bagus, dia pandai untuk berada dalam kedudukan tepat. Jadi memang kemasukan Martial berbanding Rashford tu adalah benda yang paling positif lah. Dan Fred pun kalau kita tengok pada perlawanan ni, disebabkan Casemiro masuk, Fred diletakkan lebih ofensif, lebih kepada attacking, dan benda tu sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia boleh involve dengan attacking style yang bagus lah untuk bahagian hadapan. Tetapi macam saya cakap, benda tu terlalu lambat, dan City pun dah mula selesa. Memang mereka boleh deserve untuk menang lah. Jadi untuk Erik ten Hag, jadikan benda ni sebagai pengajaran dan perbaiki pada masa akan datang. Itu je. Assalamualaikum.